Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 Ogos 2021 bersama saya Fidos Matrang. Berita utama, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan melantik Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-9. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Indra Ahmad Fadil Syamsuddin dalam kenyataan media pada Jumaat berkata, pelantikan itu selepas baginda menerima surat akuan seramai 114 ahli Dewan Rakyat sekaligus mencukupi untuk membentuk kerajaan. Dari surat-surat akuan tersebut, seramai 114 ahli Dewan Rakyat telah mencalonkan ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, jumlah majoriti yang mencukupi untuk membentuk kerajaan. Sehubungan dengan itu dan selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A, Perlembagaan Persekutuan, Seri Paduka Baginda telah berkenan melantik ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Istiadat penghuniaan surat cara pelantikan dan mengangkat serta menandatangani sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia akan diadakan Sabtu jam 2.30 petang. Berita diteruskan dengan Ketua Menteri. Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Jumaat. Kunjungan hormat pertama daripada Persatuan Gabungan Jurutera Perunding Bumi Putera Sarawak, GJPBS. Dalam sidang media selepas kunjungan tersebut, Ahli Jawatankuasa GJPBS, Insinyur Talha Afendi memberitahu kunjungan itu adalah untuk memberi taklimat berhubung perkembangan semasa persatuan dan kejayaan yang telah dicapai persatuan mereka. Jadi kunjungan hormat kita kepada Yang Amat Berhormat pada pagi ini ialah untuk memberi sedikit taklimat kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri berhubung perkembangan semasa persatuan kami dan kejayaan yang telah persatuan kami capai dalam membantu memperkasakan penglibatan perkhidmatan jurutera perunding Bumi Putera Sarawak dalam melaksanakan projek-projek yang berimpak tinggi seperti yang disaran oleh Kerajaan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri. Dalam perjumpaan tersebut, GJPBS turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM20,000 kepada tabung bencana COVID-19 Sarawak. Selepas itu, Datuk Patinggi Abang Zohari menerima kunjungan hormat daripada rombongan Koperasi Perkumpulan Wanita Sarawak Berhad, Koperwanis, yang diketuai pengurusinya Nur Jannah Razali. Kunjungan berkenaan bertujuan memperkenalkan ahli jawatankuasa Koperwanis dan memaklumkan mengenai program perniagaan serta pusat latihan. Berita seterusnya, sebuah projek penambahbaikan Gereja Seventh-day Adventist SDA Kampung Ampungan akan dilaksanakan pada 6 September akan datang. Projek yang bernilai RM69,890 dijangka siap 5 Januari 2022 dan merupakan sebahagian daripada projek transformasi luar bandar RTP 2021 Dewan Undangan Negeri Dun Tarat. Menteri Muda Permodenan Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Roland Sagah Wee In telah menyempurnakan penyerahan tapak projek Gereja Seventh-day Adventist SDA Kampung Ampungan pada Khamis. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tarat juga memberitahu Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung boleh terus membuat aduan kepada Jabatan Kerjaraya JKR bahagian serian sekiranya terdapat isu sepanjang projek ini dilaksanakan. Selanjutnya, seramai 310 ketua isi rumah KIR dari Kampung Tanjung Tuang dan Kampung Sungai Batu di daerah Semarahan telah menerima bantuan bekalan makanan tambahan sumbangan ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang. Pengagihan bantuan bekalan makanan tambahan itu dibantu khidmat khas daripada anggota Balai Bomba dan Penyelamat Kota Semarahan dan pejabat ahli Parlimen Kota Semarahan.
Sementara itu, Ketua Kaum Kampung Sungai Batu, Sudin Layan merakamkan terima kasih kepada Rubiah di atas keprihatinan terhadap keadaan penduduk yang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak minggu lalu. Dalam perkembangan lain, pada Rabu, satu kluster komuniti Tanjung Tuang telah mencatat 140 kes positif COVID-19 dan daerah Semarahan pula mencatat 228 kes positif COVID-19. Susulan itu, Kampung Tanjung Tuang telah menjalani PKPD sejak 31 Julai lepas sebelum dilanjutkan pada 13 Ogos lalu berikutan penambahan kes positif COVID-19. Berikut pula, seramai 2,450 ketua isi rumah KIR Taman Samarindah telah menerima bantuan bekalan makanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Semarahan pada Khamis. Simbolik penyerahan bantuan makanan itu telah disampaikan pemangku residen bahagian Semarahan Hassanal Abdul Wahid kepada wakil-wakil penduduk Taman Samarindah. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Semarahan itu disalurkan berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 17 Ogos lepas. Sementara itu, pemangku residen bahagian Semarahan, Hassanal Abdul Wahid ketika ditemui menasihatkan penduduk Taman Samarindah agar sentiasa berdisiplin dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Katanya, beliau tidak mahu PKPD Taman Samarindah dilanjutkan dan berharap ianya dapat ditamatkan awal. Kita mohon supaya selain daripada SOP disiplin di rumah, jaga kebersihan, disiplin, jangan keluar rumah. Kita tidak mahu PKPD di Samarindah untuk bersambung. Kita sifatnya bersambung. Yang kita mau penyamaan tamat lebih awal. Manakala Pegawai Kebajikan Masyarakat bahagian Semarahan, Muhammad Yaakob Moshidi memaklumkan pengagihan bantuan bekalan makanan tersebut akan dilaksanakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Semarahan, Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela Daerah Semarahan dan dibantu Jawatan Kuasa Persatuan Taman Samarindah untuk diagihkan ke setiap rumah. Dibantu juga dari tidak pihak bomba pertahanan awam dan juga ada JKP lah. JKP akan membantu untuk menyediakan bantuan makanan ini kepada setiap rumah-rumah. Berikutnya, mengenai projek pembinaan jalan konkrit di Kampung Sungai Pala, Kabong yang telah siap sepenuhnya. Projek bernilai RM200,000 itu telah disiapkan pada 21 Julai lepas dan simbolik penyerahan projek transformasi luar bandar RTP Dun Kabong itu telah diadakan pada Khamis. Turut diadakan majlis penyerahan projek siap menaik taraf jalan perkuburan Kristian dan Pagan di Empayang Kabong. Projek RTP yang bernilai RM150,000 itu siap pada 17 Mei 2021. Simbolik penyerahan projek disaksikan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong, Muhammad Chi Kadir. Sementara itu, Tuai Rumah Cuat Bugei dari Empayang Atas merakamkan penghargaan dan terima kasih khususnya kepada Adun Kabong yang prihatin dengan kebajikan mereka. Jalan kubur kami tu, ngau serta ngau rumah pengetu kami tu. Jadi aku amat beri terima kasih amat dengan YB Perintah GPS. Laban ke dah nulung rakyat kami di Empayang itu ngau nak kuliah ya mantu kami itu ngawak ke tentang projek tu. Jadi bagi aku beri besar semua terlibat kaki tangan YB serta ngau semua bala YB GPS benua Sarawak tu. Turut senada, Tuai Rumah Bujang Empading dari Empayang Baru mengucapkan terima kasih di atas siapnya projek tersebut dan berharap Adun Kabong kekal sebagai wakil rakyat mereka pada masa akan datang. Aku Tuai Rumah Bujang, anak Empading dari Empayang Baru. Aku beri besar terima kasih ngagai perintah GPS tambah beri besar terima kasih ngagai YB Muhammad Cik Kadir sudah beri kami projek ngagai jalan itu. Harap kaya lagi uliah nulung kuang kami. Harap kaya lagi uliah diri tahun baru tilok.
Bagi Ketua Kampung Hilir Sungai Pala, Haini Salim berkata, siapnya projek jalan konkrit di kampung mereka amat bermakna dan memudahkan penduduk menjalankan aktiviti harian. Ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan N40 Kampung Cik Muhammad Cik bin Kadir kerana telah berusaha dengan begitu baik dalam pembinaan jambatan konkrit di kampung kami. Di Sebuyau, seramai 304 orang telah melengkapkan vaksinasi jenis Sinovac di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau pada Khamis. PPV tersebut hanya memfokuskan pemberian vaksin dos kedua sahaja dan kebanyakan penerima merupakan pekerja ladang sawit warga negara Indonesia. Proses vaksinasi berjalan lancar dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Para penerima merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas inisiatif program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Ketua Penyelaras PPV Zon Sebuyau Dr. Muhammad Asyahari Abdillah ketika ditemui Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS memaklumkan mereka yang masih belum menerima suntikan vaksin COVID-19 masih boleh tampil dan pergi terus ke klinik kesihatan Sebuyau atau klinik kesihatan Sebangan pada setiap hari bekerja. Di Semarahan pula, kira-kira 1,000 orang penduduk di kawasan Taman Samarindah menjalani ujian pengesanan kes secara aktif ACD pada Khamis. Ujian pengesanan ACD tersebut dilaksanakan Pejabat Kesihatan Bahagian Semarahan bermula 18 hingga 22 Ogos 2021 dari jam 9 pagi hingga 4 petang di Dewan Perpaduan Setakan Taman Samarindah, Kota Semarahan. Rata-rata penduduk memberikan kerjasama sepenuhnya sepanjang proses ACD ini dijalankan. Penduduk Taman Samarindah masih menjalani Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD bermula 17 hingga 30 Ogos ini melibatkan 12,000 penduduk secara keseluruhan. Sekian edisi malam bersama saya Fidos Matrang dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.